أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dan menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-236, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, ma tajidul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajli ma muni'at min wujudil ayan. Semua yang dirasakan oleh hati, yakni perasaan atau fikiran, dari berbagai macam kerisauan itu, maka semata-mata kerana masih tertahan, belum dapat melihat, yakni musyahadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-236 ini ingin menyatakan sebab manusia itu bersedih dan berduka cita, yakni hati yang penuh dengan kesedihan, kedukaan, duka cita dan macam-macam lagi lah. Jadi dari sudut tasawufnya, yang menjadikan hati manusia itu berada dalam keadaan seperti ini, penuh dengan duka cita, kesedihan, rasa tak bernasib baik, sentiasa berasa malang dan sebagainya lagi lah. Jadi semua itu puncanya kerana masalah qalbu, masalah hati manusia. Hati yang bagaimana? Hati yang tidak memperolehi apa yang disebut sebagai musyahadah, dapat melihat kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada iman, bukan berarti tidak ada keyakinan, tetapi keyakinan yang tidak meningkat ke tahap yang dinamakan musyahadah. Jadi kita nak jelaskan sikit lah.
Jadi isu pertama sekali kita kena tahu apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta' Munsyi Kalam Hikmat ini. Pertama sekali berkait dengan perasaan kalbu manusia ni. Perasaan manusia ni bermacam-macam, suka, duka dan sebagainya. Jadi perasaan yang ingin dijelaskan malam ini perasaan yang bersifat duka, sedih, duka, malang dan sebagainya lah. Perasaan-perasaan yang negatif sifatnya dari satu segi. Dan manusia memang tidak cenderung lah, tak sukalah perasaan-perasaan ni. Rasa berduka cita, rasa bersedih, rasa susah dan macam-macam lagi lah. Jadi perasaan-perasaan itu perasaan yang manusia tak nak, tak suka perasaan tu. Tapi dari mana perasaan ni? Kenapa jiwa kalbu manusia ni berada dalam keadaan seperti itu? Kalau berlaku duka cita, sedih sekali-sekala itu normal lah. Macam hujang juga. Hujang sekali-sekala itu biasa. Tapi kalau hujan sepanjang tahun ni ada benda tak kena. Maka sama juga perasaan ni, perasaan sedih, duka cita bila berlaku sesuatu peristiwa, terutamanya pada permulaan kejadian tu itu hampir-hampir menjadi naluri manusia dah. Bila berlaku perkara-perkara yang kita tidak suka, apa yang tidak suka, apa yang kita tak nak berlaku, yang kita tak suka berlaku, apa yang kita nak, yang kita harapkan tak boleh, tak berlaku. Jadi normal lah kalau manusia tu berasa sedih, terutamanya permulaan kejadian tu. Tapi kalau sedih manjang je, manjang sedih tak kira ada masalah ke, tak ada masalah ke, masalah besar ke, masalah kecil ke, penuh dengan kesedihan dia. Peratusan kesedihan tu tinggi, mendominasi kalbu dia tu. Ini ada benda tak kena, ada hal yang tidak kena. Maka Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita puncanya. Punca kerana masalah kalbu manusia. Kalbu manusia ini yang tidak cukup terang nur iman dia sehingga mencapai darjat musyahadah. Baik, apa arti musyahadah? Dalam kitab hikam ini disebut menggunakan istilah lain, al-ayan, al-musyahadah. Jadi perkataan iyan ini daripada ain mata, lalu timbul perkataan iyan menjadi istilah. Jadi perkataan iyan ini sudah menjadi istilah, iaitu pandangan mata hati. Perkataan lain yang selalu digunakan ialah musyahadah, juga bermakna pandangan mata hati. Apa sebenarnya pandangan mata hati ini? Kita nak tengok kodoh-kodoh yang kita boleh pergi dari segi menurut kefahaman lah. Apa sebenarnya pandangan mata hati ini? Paling tidak kita tahu elemen-elemen dia tu. Sehingga bila ada perkara-perkara tu baru kita, itulah pandangan mata hati. Baik, sebelum tu saya nak terik ke belakang sikit lagi, ataupun saya nak bawa ke suatu keadaan bahawa tasawuf ini, penghayatan tasawuf ni banyak bergantung dengan pandangan mata hati manusia. Nak menghayati tasawuf, maka alatnya adalah pandangan kalbu manusia. Itulah alat untuk menghayati tasawuf. Kalau tidak, tasawuf itu hanyalah merupakan bualang dan percakapan. Tasawuf adalah merupakan ilmu saja. Bagus dah dari satu segi, ilmu itu memahamkan kita. Tetapi nak mencapainya, nak menghayati tasawuf itu, kena ada apa yang disebut sebagai mata hati tadi itu. Sebab itu kuncinya dia akan balik kepada hadis ihsan. Hadis ihsan, inilah kunci kepada tasawuf. Orang nak terima ke tak mau terima, hari ini kita menghadapi fenomena bermacam-macam ragam.
persepsi pandangan masyarakat, dan demikian juga dalam kalangan ahli ilmu, ulama sendiri pun berlakunya kepelbagaian ni, pandangan terhadap ilmu tasawuf ni. Jadi pandangan kita tengok masyarakat lah, masyarakat, saya sengaja nak ligang sikit. Pandangan masyarakat, bukan masyarakat ni tak kira sama yang alim ke tak alim ke, berbagai-bagai. Ada di antara mereka itu yang berlebih-lebihan sampai ke tahap menafikan adanya tasawuf, bahawa ia sebahagian daripada agama ni. Sampai begitu. Tak ada tasawuf ni. Ini reka ulama, reka ulama ahli tasawuf. Ilmu yang dicedok, dibawa masuk ke dalam agama Islam yang bukan dari Islam itu sendiri. Dia ambil sikit daripada agama Buddha, dia ambil sikit daripada agama Hindu, ambil sikit daripada falsafah Yunani. Campur-campur jadi tasawuf. Ada yang berpandangan gitu, learning. Bukan learning, ya sebenarnya lama dah. Dan sampai sekarang pandangan itu ada. Ada yang berpandangan tentang tasawuf ni, iaitu dia kata tasawuf ni satu ilmu yang tinggi, yang bukan kelas kita nak menghayati dia tu. Maka tinggallah ilmu duduk dalam kitab. Tak boleh ngaji kita ni. Lebih-lebih lagi dikatakan sebagai dak lepas batu ain. Tak boleh mengaji ilmu ni. Ilmu kelas orang tinggi-tinggi. Kita bukan kelas dia. Ada juga pasal itu. Satu hal lagi tu, yang berpandangan begitu tu bukan orang masyarakat, orang awam juga. Alim ulama pun ada yang pandangan macam tu. Tak apalah, qada masing-masing, kefahaman masing-masing. Ada yang berfahaman, dia kata ilmu tasawuf ni ada, tapi tak boleh nak buat dah zaman kita ni. Zaman kita ni zaman banyak dugaan, banyak fitnah doa lalu. Kehidupan kita hari ni tak boleh nak praktis dah tasawuf tu. Kalau nak praktis tasawuf ni, kena lagi jauh daripada orang ramai. Duduk celah-celah bukit, duduk dalam hutang, bolehlah laksanakan tasawuf. Kalau tak boleh buat, tak boleh hayati tasawuf. Ada juga pasal itu. Kepelbagaian. Jadi pandangan-pandangan itu sebenarnya berpunca daripada kekeliruan dalam memahami makna dan intipati tasawuf itu sendiri. Itu punca dia. Punca dia mari dari itu. Kekeliruan nak memahami intipati tasawuf. Baik, jadi kalau kita tengok, saya nak balik, tasawuf ni dia akan paksi dia akan balik kepada hadis ihsan. Hadis yang Nabi sebut, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan itu tasawuf. Engkau melihat kepadanya. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihat kepadanya. Jadi tasawuf ni adalah ihwal, keadaan yang kita rasai, yang kita hadapi, yang kita kecapi pada waktu kita beribadah. Yang sebenarnya bukan masa ibadah saja, di luar ibadah pun. Sebab ibadah itu tidak terikat dengan ibadah yang resmi. Hakikat ibadah itu tak terikat dengan sembahyang saja. Hakikat ibadah itu tak terikat dengan puasa saja. Bahawa ibadah ini di luar solat, di luar puasa itu juga merupakan ibadah. Sebahagian dari ibadah pengabdian diri kita kepada Allah. Kita kena faham gitu. Jadi ihsan ini adalah satu kondisi, satu keadaan jiwa yang kita rasai, yang kita kecapi, yang kita hayati pada waktu kita mengabdikan diri kepada Allah. Sama ada dalam bentuk ibadah yang rasmi atau yang tidak rasmi. Yang rasmi dalam solat tadilah, dalam puasa tadi. Yang tidak rasmi, kehidupan kita seluruhnya. Jadi yang kita hayati dalam sepanjang itu tu, itulah tasawuf. Apa yang kita hayati? Ka'annaka tarah. Seolah-olahnya kau melihatnya. Ini kena tafsir. Melihatnya. Apa yang kita lihat tu? Apa yang kita lihat tu? Dalam pengajian ilmu
ilmu usuluddin kita, Allah Ta'ala ni bersifat mukhalafah, berbeza, bercanggah, tak sama sekali dengan segala makhluknya. Tak sama sekali, ingat, dengan segala makhluknya. Itu mukhalafah. Apa-apa saja yang merupakan ciri makhluk, maka Allah tidak seperti itu. Sama ada bertempat ke, bermasa ke, beranggota ke, itu dan ini, semuanya bukan. Kerana mukhalafah itu adalah kelainan secara total. Maka sebab itu Allah Ta'ala itu tidak dapat diserupakan dengan apa jua pun. Jadi usuluddin sebut benda itu mukhalafah. Ahli tasawuf menamakan bahasa mereka ni dengan sirrul asrar, rahsia segala rahsia. Jadi kita hanya kenal Allah Ta'ala ni berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan kepada kewujudannya, sifat-sifat kesempurnaannya. Kalau kita tengok usuluddin, atau kita kenal Allah Ta'ala menurut tajallinya, menurut bahasa ahli tasawuf, bahasa lain-lain. Tapi itulah qadar yang kita boleh mengenal Allah. Kita kenal Allah Ta'ala Maha Kuasa, bukan berarti kita tengok kodratnya tu, kerana kodratnya bersifat mukhalafah. Dah kita kenal ke mana? Kita faham kodrat tu berdasarkan kepada dalil-dalil yang memahamkan kita makna kuasa tu. Tu bendanya sebenarnya. Jadi sebab tu usul dia panggil kita mengenal Allah dengan jalan dalil, bukan jalan memandang hakikat zat dirinya tu, jalan dalil. Tasawuf guna bahasa lain, mengenal Allah dengan jalan tajalli. Kalau kau akal panggil dalil, kalau kau qalbu dengan basirah panggil tajalli. Dua-dua ni lebih kurang je. Tapi nak kabarnya supaya kita faham, mengenal Allah itu, kita mengenal adalah kenyataan dia, dalil dia, penzahiran, bukan hakikat dirinya sebenar. Semua itu hanya dapat dicapai oleh manusia di akhirat nanti, seperti yang sudah dijelaskan pada huraian kalam hikmat sebelum ini. Biar kita kemah situ. Biar kemah. Kalau kita kemah gini, taklah terpengaruh kita dengan macam-macam aliran fikiran ginilah. Tuhan ada tepat lah, di aras lah, situlah. Kalau kita kemah ni kita tak akan pakai buah tu. Tapi tak kemah sini, kita mudah nyakuk. Duduk situ, duduk sini, macam-macam lah. Lepas tu ada anggota pula, ada tangan pula, kiri kanan lagi, turun ke tursina lagi lah, macam-macam yang mari belakang. Ni tak tahqiq persoalan makrifat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Marilah buah-buah tu, syubhah-syubhah tu, dan diterimalah oleh kita ni. Lebih-lebih lagi dengan slogan Tuhan kata gitu. Tu kaedah Tuhan kata gitu. Kaedah tu tak boleh pakai. Tuhan kata gitu tu kena tengok dulu apa maksud yang nak diberitahu. Kena tengok huraian. Kalau bawa kata gitu saja, pegang gitu belaka, kalau gitu-gitulah menurut faham kita secara literal, secara zahir, maka banyak beberapa perkara kita akan menyimpang, kita akan terbabah. Kita akan tersangkut, kita akan terkeliru dan macam-macam lagi lah. Baik, balik kepada asal apa yang kita tengok. Ka'annaka tara, seolah-olahnya kau melihatnya. Apa yang kita lihat? Maka balik kepada asal tadi, yang kita lihat itu kalau tasawufnya dalil-dalilnya yang meyakinkan kita tentang dirinya dan segala sifat kesempurnaannya itu. Itu bendanya. Jadi kita tengok dalil yang memahamkan kita, meyakinkan kita tentang Allah. Kalau kita tengok dengan jalan akal fikiran. Tapi kalau kita tengok dengan jalan kalbu kita, iaitu penzahiran dia, bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita dalil kenyataannya tu, yang menimbulkan keyakinan kita terhadap dirinya tu. Itu jalan tasawuf. Hak tu kita tengok. Ka'annaka tara, melihat dalil-dalilnya atau melihat tajallinya. Bahasa Sudi melihat dalil, bahasa tasawuf melihat tajalli. Ka'annaka tara. Sebab tu kita baca dalam sembahyang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, aku menghadapkan diriku kepada apa? Fataras samawati wal ard. Fatara tu
yang menciptakan langit dan bumi. Yang ni aku menghadapkan diri kepada langit dan bumi yang meyakinkan aku tentang wujudnya dia tu. Tu dia. Yang kita baca-baca tapi kita dah ingat, dah faham makna dia tu. Ke mana kita menghadap? Menghadap kepada makhluk-makhluk tu. Tapi makhluk-makhluk tu yang membawa kita, meyakinkan kita kepada pencipta dia tu. Jadi makhluk ni wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah. Kalau jalan akal, itu jalan usuluddin. Dengan jalan zauq hati, qalbu kita, itu jalan tasawuf. Biar kita faham qada makrifat. Supaya tak terbabah perjalanan kita ni, biar kita tahu apa yang kita lihat. Fa illam takun tarahu, kata Nabi, sekiranya kau tak sampai ke darjah itu, tak sampai ke darjah tu melihat kenyataannya tu, fa innahu yaraka, engkau merasakan engkau ni dilihat oleh Allah. Kita rasa diri kita, fokusnya kepada kita bahawa kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Itu salah satu daripada ihsan. Tapi yang kita pandang diri kita, ada yang pertama itu adalah yang lebih mendalam sikit. Jadi sekarang ni itulah yang dikatakan musyahadah. Melihat maknanya itu melihat kepada makna-makna ketuhanan dia tu. Kalau kita lihat, kalau dengar akal panggil fikir, memikirkan makna-makna ketuhanan dia berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada tu, membuahkan keyakinan juga. Tapi tasawuf disebut melihat. Kenapa? Kerana dia melibatkan ingatan. Dia melibatkan ingat dan rasa qalbu kita tu. Elemen tu ada tu, ingat dan rasa. Kemudian berlarutan. Ada tiga ni orang panggil musyahadah lah. Kalau kita nak pericikan lagi, dia ada kefahaman, dia ada keyakinan, dia ada ingatan, kemudian dia ada zauq dan berterusan benda ni. Inilah musyahadah. Kalau nak faham arti musyahadah, yang ulama tasawuf sebut melihat Tuhan di dunia ni. Inilah makna dia. Pertama sekali faham, kita memahami makna-makna ketuhanan tu daripada dalil-dalil yang ada. Yang kedua, yakin. Kita memiliki keyakinan, yakin kita daripada pedoman makhluk yang menjadi dalil ataupun makhluk yang merupakan tajalli Tuhan ini, pernyataan Tuhan ini. Kita yakin kebenarannya. Dua, yakin. Yang ketiga, ingat. Benda ini menjadi ingatan kita, hidup dalam ingatan kita. Kemudian dia membuahkan rasa. Ingatan kita tu terkesan ke dalam kalbu. Kerana roh manusia ni, dia akan terasa menurut apa yang dia tengok. Kalau apa yang dia tengok sesuatu yang sempurna, sesuatu yang cantik, dia akan merasa kegembiraannya. Kalau dia tengok benda-benda yang macam-macam lah. Jadi roh manusia ni dia akan timbul zauq rasa dia. Jadi kalau mata hati kita, diri manusia ni, dia ada kefahaman tentang hakikat ketuhanan Allah, kemudian ada dia keyakinan terhadapnya tu, kemudian dia ada pula ingatan dia, menjadi ingatan dia, kalbu dia ingat, kemudian ingatan dia pula tu membuahkan rasa dalam kalbu dia tu. Dia ingat kepada kesempurnaan sifat Allah, membuahkan satu rasa, tarikan kalbu dia tu. Kemudian perkara ni berlaku berlarutan. Itulah bila ada ciri ni, itu orang panggil melihat. Dalam istilah tasawuf dipanggil musyahadah. Itu musyahadah. Atau dinamakan sebagai ayan. Itu bendanya. Jadi sekarang, jadi kita ini ada tak elemen-elemen? Nak tahu kita ni ada atau tidak musyahadah, ada tak elemen-elemen tadi? Elemen kita faham tentang ketuhanan Allah, adalah, mestilah seorang Muslim. Yakin, adalah. Ingat, ni kurang, tak ada. Kadang ingat, kadang tak. Ingatan kita tidak ada.
Daripada ingatan membuahkan rasa. Bila ingat tak ada, rasa tak ada lah. Tak timbul rasa. Rasa keagungan Allah dan sebagainya lah. Jalal dia, jamal dia, kamal dia dan cabang-cabang zauq tadi tu, membuahkan rasa tadi tak timbul lah. Kerana rasa-rasa hati ni, bila hati kita ingat, kuat ingatannya kepada Allah. Jadi ingat kita bahagian kita ada, ingat tak ada, rasa lebih-lebih lagi, kemudian berlarutang, apatah lagi nak berlarutang, ingat pun tak ada, ataupun kurang, ingat sekejap-sekejap je. Berarti tidak ada basirah pada kita dalam istilah tasawuf. Tak ada. Jadi bukan berarti tidak ada tauhid, tidak ada makrifat, tidak ada keyakinan. Jangan kata tak ada kita pula. Kita ada tauhid kita, kerana kita ada kefahaman dan keyakinan. Itu cukup untuk mensabitkan adanya keyakinan kita, iman kita. Yang lagi iman tu tidak membuah perkara yang lebih dari itu. Ingat, rasa dan berterusan menghayatinya. Itu tak ada elemen itu. Kalau ada tiga hal tu, maka dikatakan qalbu yang musyahadah, hati yang memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ibn Atta' ni beritahu kepada kita bahawa punca kalbu kita ni jadi sedih, banyak duka cita. Negatif lah sifatnya. Banyak sedih, banyak duka cita, banyak bersungguh, banyak merunguk, banyak tak senang hati, macam-macam timbul belaka bila kalbu kita ni macam tu. Maka puncanya tadi, kerana manusia, kalbu dia tu tidak ada iyan. Apa itu iyan? Musyahadah. Hati dia tu bukan tak ada iman, tapi tidak ada musyahadah, pandangan kalbunya yang memandang kepada Allah. Dengan erti, dalam hati dia tu ada tauhid, dia ada kefahaman tentang ketuhanan Allah, dia ada keyakinan, tapi keyakinan yang tidak sampai ke derajat yang dinamakan musyahadah. Kerana tak cukup ilmu tadi tu. Ingat, zauq, merasainya dan berterusan mencapainya. Tak ada bagai. Sebab tu cara untuk membuahkan ini jalan zikir. Kerana tauhid itu sudah kita ada, kefahaman sudah ada, keyakinan sudah ada, tinggal lagi ghaflah, lupa. Ingatkan kalbu kita. Itu cara untuk menghidupkan kalbu. Bila hati itu sudah hidup ingatannya kepada Allah, maka dia akan meningkat, akhir sekali tercapailah apa yang disebut sebagai musyahadah tadi itu. Jadi bila hati manusia ni musyahadah, maka kata Syekh Ibn Atta', maka segala ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, kesedihan, keluhan, penyesalan, macam-macam tu, itu akan terbuang. Dan itulah sebenarnya kalbu para wali, jiwa para wali. Dan inilah yang kita tengok dalam Al-Quran. Kita tengok dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tengok ciri apa yang ada pada kalbu para awliya ni. Ketahuilah bahawa para wali itu, mereka ni tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan, tidak ada sifat-sifat. Hatinya penuh dengan keyakinan dan ketenteraman. Sebab apa? Kerana ada unsur tadi tu. Unsur kalbu mereka musyahadah, melihat kepada kebenaran ketuhanan Allah, yang menyebabkan mereka ni tidak lagi berpaut kepada yang lain, terpengaruh dengan yang lain, yang menjadikan kalbu kita ni penuh dengan kebimbangan, ketakutan, kesedihan tu. Kerana banyak faktor-faktor duniawiyah ni masih lagi mencekam kalbu kita. Kita bimbang tentang masalah rezeki kita ni, air padang ni, warna ni, pitih jatuh ni, warna ni, itulah, lepas tu gaji dah naik ni, macam-macam, keperluan kau banyak ni, barang kau mahal ni, mikir macam-macam sekali kita. Kenapa kita jadi demikian? Kerana pengaruh hal-hal duniawiyah tadi tu masih kuat cengkamannya terhadap diri. Padahal dah hari ni penyakit macam-macam, orang ni mati pasal orang seorang mati, kawan-kawan dodor-dodor mati orang ni, Allah padahal dah. Penuh ketakutan kita, penuh kebimbangan. Puncanya kerana hal-hal ke dunia tadi masih kuat cengkamannya terhadap kalbu. Kenapa kuat cengkaman tadi tu?
Kerana kalbu tidak ada unsur-unsur musyahadah tadi. Kalau Allah Ta'ala kurniakan musyahadah, maka akan terbuanglah. Kalau ada pun dia mari sejak-sejak tu normal lah. Tapi dia bukan menjadi watak, ciri ataupun sifat yang melekat pada diri seseorang. Jadi jiwa, bila kalbu manusia ni mencapai musyahadah, maka dia tercapailah apa yang disebut dalam ayat tadi, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita nak kenal ciri-ciri awliya, ini salah satu ciri utama dia. Jangan tengok hal-hal lain. Duk tengok serban lilik dia warna, dia boh pakai warna apa, janggut panjang mana. Jangan tengok sudut tu. Tengok pula sebeh besar mana dia pakai, tukar warna benda. Jangan tengok sudut tu. Bercelok kedok. Kerana itu penampilan zahir. Mungkin betul, mungkin salah. Penampilan zahir itu ada betul, ada berbetulan. Tapi ciri sebenarnya disebut dalam Al-Quran kewalian ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa artinya? Iaitu Allah Ta'ala telah meningkatkan keyakinan kalbunya kepada musyahadah, sehingga terbuanglah ketakutan dan kebimbangan tadi itu. Tidak menguasai dirinya, bukan tak ada, tapi tidak menguasai dirinya. Hatinya penuh dengan keyakinan. Dalam keadaan orang takut, orang bimbang, hatinya stabil, hatinya terus istiqamah, hatinya teguh dalam keyakinannya. Itu dia. Baik, firman Allah menceritakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah di Gua Sur, di mana Abu Bakar risau. Sekarang sejarah sebut pada kita, Sayyidina Abu Bakar ni dia ada rasa bimbang. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni menemani Nabi. Sahabat yang banyak sekali menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar. Ini banyak ikut Nabi. Sehingga Nabi sakit tidak dapat mengimamkan salat, Abu Bakar lah yang ditunjuk dan dipilih untuk menjadi imam. Mungkin kerana faktor-faktor inilah, maka dia diangkat menjadi khalifah. Orang Islam angkat dia sebagai khalifah. Jadi dia banyak ikut Nabi. Dalam hijrah pun dia ikut Nabi. Jadi sekarang masa hijrah ni, salah satu perjalanan hijrah tu, episod-episod yang berlaku dalam perjalanan hijrah tu, Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar. Beberapa cerita, banyaklah riwayat-riwayat berkaitan dengan peristiwa dan kejadian yang berlaku tu. Tapi kita nak tengok dari satu sudut je. Sayyidina Abu Bakar, dia terasa bimbang. Ada kebimbangan. Apa yang dibimbang tu baik. Sebenarnya kebimbangan manusia ni bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita bimbang, ada kebimbangan yang tidak baik lah, dan ada kebimbangan yang baik. Kita bimbang sekiranya, contohnya, kalau kita rezeki, kita tak dapat rezeki yang cukup, nanti anak-anak kita tidak dapat pendidikan yang baik. Baiklah kebimbangan tu. Kalau Sayyidina Abu Bakar ni dia bimbang. Apa yang dibimbang tu baik, molek. Yang ni dibimbang kalau orang musyrikun jumpa lalu bunuh dia dan bunuh Nabi Muhammad. Apa yang akan berlaku? Islam ini, cari Islam yang baru nak timbul ni akan padang selalu. Tak ada. Sebab apa? Tak ada punca dia dah. Jadi kebimbangan dia tu baik. Iaitu sekiranya dia mati, Nabi pun mati, dibunuh, akhir sekali agama tauhid ni sudah tidak ada pembawa lagi dah. Dia bimbang. Jadi apa yang dia bimbang tu baik. Tapi apa pun, baik tak baik ke, dia tetap bimbang. Jadi di situlah berlakunya bagaimana Nabi mententeramkan, mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu, insya-Allah kita berhenti setakat ini, dan insya-Allah perkara ini akan saya hurai, akan saya jelaskan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.